Baik, tahu Petronas tu banyak dalamnya, tapi janganlah dia kau lagi boleh dengan backhoe, dengan excavator semua diambil. Memang. Ya tak? Itu yang berlaku. Jadi simpan setengah. Ya tak? Simpan setengah kata Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dia maknanya dia kata bahawasanya dia offer dirinya, ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah saya memegang kementerian hasil bumi. Namakanlah kementerian itu pembangunan tanah dan wilayah. Namakanlah kementerian itu asas tani dan usaha apa nama tak? Namakanlah kementerian pertanian. Namakanlah apa-apa juga. Pokoknya saya nak jaga hasil bumi. Ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah saya ini memegang kementerian hasil bumi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, zaman di mana zaman itu juga adalah zaman fitnah, kecurangan di sana sini, perkhianatan di sana sini, rasuah di sana sini, kecurangan di sana sini. Tidak ada orang yang berwibawa untuk menjaga khazanah bumi. Ya, sebenarnya bukan tak banyak khazanah bumi, tapi yang berwibawa dia tak ada. Itu yang harus, ya tak? Elok kita boleh bertahan dengan beras kita, mudah. Ya tak? Lebur pada bernas kita ni tak macam mana pusingnya. Ya tak? Maknanya di situ bahawa bukan kita tidak ada jelapang. Ya tak? Jelapang sini ada juga dah melompat. Ini bukan tak ada jelapang padi, tapi perangai kualiti manusia yang korup. Habis jelapang minyak ke jelapang padi ke apa tak kira sudah. Import pula dah banyak. Tuan-tuan fikir lah, dia pun tak bagi kita nyembelih lembu baru dia. Tak bagi kita nyembelih lembu, tak bagi kita nyembelih kerbau. Tapi tiba-tiba lembu dan kerbau yang import dibawa masuk. Apa kehebatan? Dia tak kata didahulukan. Ini siapa pula yang didahulukan ni? Ada orang yang dapat AP tu. Jadi maknanya dia pun nampak sangat. Ya, nampak sangat. Kalau dia buat dia pun boleh tak? Okey, jadi maknanya di sini itu adalah minta air. Tak boleh tuan-tuan. Jangan berdiam. Tadi jualan. Ayo putih. Ayo dia juga tu. Jadi maknanya di situ. Kita kata bagaimana panjang, tapi tak perlu sebab maknanya kita kata jarum pendek boleh bertemu dengan jarum panjang, tak boleh tak. Jadikan saya menjaga hasil bumi ini. Dan dia letak maknanya apa wibawa yang dia ada. Apa maknanya kalau bahasa orang sekarang ni ialah dia mempersembahkan biodatanya dan profil dia. Dia kata inni hafizun alim. Sebagai orang yang nak menjaga, pengurus yang nak mengurus keuangan negara, kekayaan negara, dia kena ada dua sifat. Hafizun alim. Inni hafizun alim. Maknanya dia rasa dia perlu jaga hasil bumi ini. Nak bagi orang lain dia rasa taklah, rasa tak dapat terjaga. Jadi apakah alasan dia, pengalaman dia? Kalau kita kata kita serah, apa nama bila kita minta order tu kita serah resume. Kita serah resume kita, pengalaman kita apa kan, kerja buat kita apa. Jadi kata Nabi Yusuf, inni hafizun alimun. Dua sifat ini sangat penting. Jadikan saya menjaga hasil bumi ini, biar saya mengurusnya. Tak harap orang lain. Sebab di sana ya, memang banyak kecurangan berlaku, kebocoran dan ketirisan berlaku, sehingga hasil bumi itu bukannya sedikit banyak, tapi oleh kerana kebocoran dan ketirisan dan salah guna kuasa itu menyebabkan rakyat ini sengsara dibuat, yang agihan yang tidak sewajarnya. Jadi dia offer diri dia untuk menjadi menteri hasil bumi itu dengan satu resume yang dia bagi, inni hafizun alimun. Hafiz maknanya aku boleh jaga, aku boleh urus. Jadi kalau kita kata bahawa seorang yang kita bagikan tanggungjawab sebagai menteri keuangan, ataupun paling common sebagai pegawai keuangan, ataupun paling tidak sebagai bendahari, mesti ada sifat hafiz pada diri dia. Dia boleh memelihara. Maknanya dia boleh ada, maknanya kita kata ya tak, masuknya, keluarnya.
mana segala, maknanya kita kata resipnya, segala invoice-nya. Itu maknanya orang yang hafiz. Kalau orang bertanya tak ada pula dia pepuk lerak mana teman letak. Nama hafiznya orang itu. Kan dia jaga, tapi bila orang tanya, ada I ada buat payment baru ni kan, ataupun I ada masukkan baru ni bank in kan, I dah hantar dah maknanya bank slip. Mana kita meletak bawah jatuh ke mana? Kalau orang itu bukan hafiz namanya. Itu bukan hafiz namanya. Orang yang hafiz tu maknanya accessible, dia boleh dapat. Orang yang hafiz tu kan, sebut ayat mana, dia boleh sambung. Ayat ni dalam mana, itu maknanya hafiz. Itu maknanya hafiz. Dalam konteks sebagai pengurusan hasil bumi, dia tahu bagaimana nak mengurus hasil bumi dan bagaimana untuk dia maknanya menyimpan stok, ya. Dalam masa yang sama dia itu alim, tahu dia macam mana nak buat hasil-hasil bumi. Ya tak? Jadi maknanya di sini tuan-tuan, bukan tak boleh offer diri, boleh, tapi dengan syarat. Apabila kita dapati kecurangan, pengkhianatan, dan kita tak harap orang lain, kalau orang lain tu kita tahu bahawa institusi ataupun negara ataupun persatuan akan terdedah kepada kebinasaan, ketika itu kita boleh offer diri kita. Katalah ada 3-4 orang offer diri jadi imam, kita pun boleh jadi imam. Dan kemudian kita perasan seorang tu gigi tengah tak ada, sekarang ni nak nyebut tor, sekarang mana apa kan, gigi tengah tak ada, nak nyebut tor, nak nyebut tak, dah terkeluar lidah kan, dia nak dulu jadi imam pasal 700 sebulan. Lagipun dia tahu kalau jadi imam betul caranya, pandai ngampu, dapat subsidi gigi palsu. Jadi seorang tu kita tengok gigi geraham dia dah tak ada. Ya tak? Dia kan nak nyebut sod, nyebut shin ke mana apa. Duk juga jadi imam. Kita pula sempurna, semua gigi ada. Ketika itulah kita boleh maknanya tawar diri kita demi menyelamatkan makmum daripada imam yang tidak fasih, bacaan-bacaan yang tidak kerau, yang tidak maknanya yang tidak tentu. Ketika itu maka Sayyidina Yusuf alaihissalam, dia offer diri dia sebab dia nampak orang lain tak dapat diharapkan untuk berdepan dengan krisis ekonomi 7 tahun itu. Dia nampak dia boleh. Jadi di situlah dia tawarkan diri. Bukan kerana dia kemaruk, tidak. Bukan kerana dia kemaruk, tapi dia melihat kena selamatkan Mesir. Kes ini berlaku di Mesir lah. Kena selamatkan Mesir. Jadi begitulah kadang-kadang orang tak faham. Orang ingat kita tamak kuasa, orang ingat kita gila kuasa. Tak. Kita perlu selamatkan institusi negara daripada orang yang gila kuasa. Kan? Kita tidak gila kuasa, tapi kita perlukan untuk menyelamatkan keadaan daripada orang yang mempergunakan kuasa untuk apa sahaja keinginan-keinginan, tanpa mengira yang betul ataupun yang salah. Jadi ini yang dikatakan bagaimana sudahnya raja perkenankan permintaan Yusuf alaihissalam. Dia katakan wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Kami bagi tempat untuk Yusuf untuk menjaga hasil bumi, yatabawwa'u minha haitsu yasha, maka dia pun menguruslah, mengendalikanlah urusan hasil bumi, keuangan yang ada di Mesir itu dengan ilmu, dengan maknanya keupayaan yang ada pada dia, maka inilah yang Tuhan kata nusibu bi rahmatina man nasha. Demikianlah kami memberikan habuan kepada sesiapa yang kami kehendaki dengan rahmat kami. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yusuf yang terfitnah, yang terdera dan teruji daripada kecil lagi. Dia pernah dituduh daripada masa kecil lagi. Umurnya 5 tahun dah, dia dah kena tuduh mencuri tali pinggang Nabi Ishaq. Itu dah kena lah tu. Umur 5 tahun dah kena fitnah. Mak saudara dia fitnah dia. Mak saudara dia pakaikan tali pinggang Nabi Ishaq pada dia. Lepas tu mak saudara ni pura-pura lah cari mana tali pinggang tok kamu tu. Tali pinggang tok kamu lah. Sebab apa? Nabi Ishaq tu tok pada Nabi Yusuf. Jenuh aku mencari, letok ni maknanya mencari ke sana kemari.
Lehernya dia dah taruh dah tali pinggang tu pada Yusuf. Tujuannya dia nak denda Nabi Yusuf ni. Rupanya kamu mencuri ya Yusuf ya. Kamu tak boleh balik rumah bapak kamu. Rumah bapaknya rumah mana lah? Bapak Yusuf siapa nama? Yaqub. Sorry dah. Bapa Yusuf namanya Yaqub. Kamu tak boleh balik rumah bapa kamu. Sebenarnya mak saudara ni fitnah ni pasal apa? Dia gemar kat Yusuf. Dia tak nak bagi Yusuf balik rumah bapaknya Yaqub. Biar kamu lama sikit di sini. Cara macam mana nak buat? Jadi dia fabricate evidence. Tadi maknanya fabricated evidence. Dia buat bukti-bukti yang boleh dibuat-buat. Dibuat perkara-perkara yang boleh dibuat-buat. Itu dia diikat yang tali pinggang. Maknanya Nabi Ishak tu pada Yusuf. Udah Yusuf kena fitnah 5 tahun dah kena dah. Lepas itu kena cempak dalam perigi, berbudak lagi, tak baju. Campak dia dalam perigi, tak berbaju. Lepas sejuk. Bawah tu tak tahu nak ngapa pasal sejuknya. Itu mana pergi baju? Ingat kan dia ambil baju dia pasal nak dilumurkan dengan darah kambing. Itu bawa dia jumpa bapaknya Yaqub. Apa umur sebenar tadi lawan lari. Usuk lambat no, udah cicok ni tertinggal lawan lari. Kudanya kena baham di serigala. Ni bajunya apa? Apa tengok baju ya? Macam mana pula kena makan di serigala? Bajunya tak koyak. Kan? Nampak benar tak cerodi. Ya? Nampak benar tak cerodi. Tapi tak ada kesan tusukan, tapi masuk air mani gitu ya. Macam mana ni ya tak? Nampak benar tak cerodi ya tak? Rasanya kalau you nak nipu, you lebih ada sikit nampaknya ini insya-Allah nipu tak jadi nipu lah. Ya, nipu tak jadi nipu ya tak? Jadi maknanya di situ macam mana? Ya, maknanya bapaknya tengok hairnya. Jadi begitulah Nabi Yusuf kena menjadi mangsa ya. Udah kena jual. Keluar daripada telaga tu kan. Keluar ada 2 orang jumpa kan. 2 orang jumpa ni asalnya 2 orang ni sebenarnya diamanahkan nak carikan ayah bagi rombongan. Sudahnya ayah tak mana dijual Yusuf. Udah Yusuf kena jual, bawa pula ke Mesir, kena jual lagi. Begitulah Yusuf. Lepas tu kena pula tuduh fitnah, masuk pula penjara 6 tahun, haram ada bicara. Jadi bagaimana Allah Ta'ala kata musibu bi rahmatina man nasha. Kami bagi habuan kepada siapa yang kami kehendaki dengan rahmat kasih sayang kami. Sabarnya Yusuf ni lah. Sabarnya Yusuf ini akhirnya orang yang sabar ni innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar sampai sudahnya dia jadi menteri. Bahagian hasil bumi boleh kita sebut sebahagian daripada keuangan negara adalah di bawah tadbir Yusuf alaihi salam. Ya. Kemudian oleh kerana dia jaga, maka datanglah saudara-saudaranya yang lebih tua dari dia, yang sepermainan kemarin. Ya, saudara-saudara yang sebapa tapi mak lain. Ya tak? Kan kita kata bahawa saudara-saudara Nabi Yusuf ni semua ada berapa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Jadi saudara maranya ada 9. Maknanya abang-abangnya 9, campur dia 10, campur Bunyamin 10 lah. Lagi sekali ya. 10 abang-abangnya campur Bunyamin. Bunyamin dengan dia adalah satu ibu satu bapa. Abang-abangnya sebapa. Dengki. Yalah, dengki. Ngapa? Yaqub ni lebih-lebih dengan Yusuf. Apa cara ya tak? Lain pada kita mesti singkirkan dia. Jangan bagi peluang dia, ya, supaya maknanya bapa kita fokus pada kita saja. Tak ada lagi pada Yusuf ya tak? Jadi maknanya di situ 10 orang ni datang ke Mesir. Sebab masa itu bumi Kan'an, tempat bapanya Yaqub dan juga kita kata abang-abangnya itu diperintah oleh Mesir, di bawah pemerintahan Mesir. Kan'an ni di sebelah Jordan, di sebelah Palestin, apa semua. Ya tak? Itu maknanya kita kata keturunan Kan'an ni. Jadi Kan'an ini pun sebahagian daripada sebenarnya kalau susur galurnya anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada Sam, ada Ham, ada Yarfas dan ada
Kan'an, ya, ada Kan'an. Kita ni keturunan Yarfath, ya tak? Keturunan merah-merah ke kuning-kuning. Kita ni ke kuning-kuning ke merah-merah. Kita daripada keturunan Yarfath. Tak apalah, itu lebih kurang, ya tak? Kemudian maknanya kita kata ja'a dalam ayat ini wa ja'a ikhwatu Yusuf, maka datanglah ikhwah. Ikhwah ni maknanya abang-abang Yusuf. Nabi Yusuf masa itu duduk di atas, maknanya kita kata tempat yang tinggi, sedang mengagih-agihkan bantuan kepada rakyat yang sedang berdepan dengan krisis ekonomi. Dan maknanya negara ada stok untuk berdepan dengan krisis itu. Sebab ingat, Nabi Yusuf dah bagi dah package untuk menyelamatkan kita daripada ekonomi, ialah jangan belanja semua, simpan setengah. Masa susah esok, kita ambil stok yang ada untuk membantu orang yang susah. Itu yang dia datang tu. Termasuk yang datang itu 10 orang abang-abang yang tua yang sebapak dengan dia, ya. Maknanya waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi, masuk menghadap. Fa'arafahum, dia kenal abang-abang ni. Arafahum, abang-abang ni dia kenal abang-abang. Kata dia nampak, dia nampak abang. Abangnya pula terpisah daripada dia masa dia kecil. Ini dia dah mak dah jadi menteri. Dia dah tak perasan dia pun. Tapi dia sebagai budak perasan abang-abang ni. Dia tak pasal mana tak nampak. Dia nampak, dia perasan. Arafahum wa hum lahu munkirun. Dia pun tak kenal dia. Ya, dia pun tak kenal dia. Jadi akhirnya dia buat tak kenal lah. Dia pun akhirnya suruh lah, maknanya kita kata bentara-bentara istana siapkan, bagi, agih dengan penuh keadilannya dan keterusannya. Walaupun dia tahu ini bukan orang lain, ya tak? Abang-abang juga tak boleh bagi lebih, ya tak? Without fear and favor, kata orang putih, ya. Jangan ada favoritism lantaran ini adik-beradik kita lebih ada sikit jangan, ya tak? Esok Tuhan tanya, ya, esok Tuhan tanya, jangan kira nak seronok, ya tak? Apa juga kerja buat kita, Tuhan tanya. Bagi cincin Tuhan tanya, ya tak? Bagi gelang Tuhan tanya. Jangan mana pasir cincin sampai juta-juta. Tuhan tanya. So jangan kira nak seronok, ya tak? Jangan kira nak seronok. Jadi maknanya di situ dia tak bagi lebih kecuali yang keperluannya sahaja. Wa jahazahum walamma jahazahum bijahazihim. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Ya, dia tak perkenalkan diri. Lagi sekali katanya, ituni bi akhin lakum. Itu kalau kita mulakan. Tapi kalau kita sambung, qala tuni bi akhin lakum. Tolong bawa saudara kamu. Tolong bawa saudara kamu lagi seorang. Bunyamin tu. Mula-mula dia minta ngaku, kami tak ada, kami 10 orang je. Tak, kata Nabi Yusuf. Kamu ada lagi seorang. Sebenarnya bukan lagi seorang. Nabi Yusuf lagi seorang, 2 lah. Tapi Nabi Yusuf relax lah, jangan cepat sangat. Kalau ia nak nyamar pun jangan cepat dulu. Perkenalkan diri, steady kan. Kita ni kadang-kadang cepat sangat nak menghebahkan rahsia. Tak boleh nak simpan rahsia kita ni, koman kita ni. Dan itu orang cepat tahu. Ya tak? Kita ni orang Melayu je ni, kamu jangan kabur siapa dia ni, kita berdua je. Dah lah tu. Kita berdua sudah orang semua tahu. Jadi Nabi Yusuf dia ada jaga kerahsiaan ni. Sirriyatut tanzim tu kena ada. Maknanya kerahsiaan dalam strategi dan organisasi itu ada. Jadi Nabi Yusuf ada perkiraannya. Dan kita pun kadang-kadang maknanya kita tu kena ada pendekatan strategis dalam berdepan dengan sesuatu untuk mencapai matlamat kita. Ya tak? Maka dia kata, cuba buat mari adik kamu ituni qala tuni bi akhil lakum min abikum, saudara sebapak kamu, cuba mari, ya, cuba mari kemari. Tidakkah kamu tengok aku ini telah memenuhi maknanya hajat kamu dan aku bersikap adil kepada kamu, datang 10 aku bagi, ya tak? Inni fil kaila wa ana khairul munzilin, dan aku layan kamu dengan cukup baik. Jadi apa takut? Bawa adik kamu tu, ya, saudara kamu sebapak tu, bawa. Jadi maknanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ini siasat strategi yang diatur oleh Nabi Yusuf bagi menemukan balik,
bagi menyembuhkan mereka. Tapi apa yang dibacakan oleh sahabat kita, imam kita tadi, maknanya baru ke tahap penagihan kali ketiga dia pergi ke istana untuk dapatkan bantuan-bantuan agihan berdepan dengan krisis makanan ketika itu. Kata Nabi Yusuf, fa in lam ta'tuni bihi fala kaida lakum indi wala taqrabuni. Datang kali kedua, kalau kamu tak bawa saudara kamu sebapa tu, aku tak nak bagi apa-apa. Dan jangan dekat, jangan masuk ke Mesir. Ya, jangan dekat dengan aku, jangan masuk ke Mesir. Itu demo orang itu jenis pantang dapat makan peri, ya tak? Jenis dapat kita ni kalau makan peri, ya tak? Sanggup datang berebut, ya tak? Makan peri. Satu Malaysia. Orang kampung saya, tuan-tuan, pergilah bawa beg, nunggu di depan masjid. Ngapa ni ke mana, Wan? Nak pergi satu Malaysia. Atau ngapa sampai berebut-rebut? Atau satu Malaysia. Dia tak tahu satu Malaysia tu slogan. Dia ingat dia nak round satu Malaysia. Punya lebih sopir. Sampai-sampai kipo. Pergi ke stadium, dia dah udah ada parking jauh. Ada parking jauh. Atas bas dah beratuk. Udah ngempor jalan kaki. Aku udah serik, tak ada aku pergi. Kenapa? Udah semayang asuh aku tak semayang, maghrib aku tak semayang, isyak aku tak semayang, sampai rumah waktu subuh dekat dah. Atau macam mana, Wan? Lempau. Semayang asuh tak mana, maghrib aku dah nak pergi dengan dia. Atau bukan ke Wan nak pergi satu Malaysia? Kada je katanya. Ipoh je aku ni. Dia mudah tuan. Atas darat dia tipu demo dah. Dan sampai ke laut dia dah. Dan sampai ke laut dia dah. Ya Allah, aku tak rasi ni orang ni pun dah. Jadi qalu sanurawidu anhu abahu. Tak apalah, kami akan cuba pujuk bapaknya. Mana dia bercerita kepada Nabi Yusuf. Dia berkata susah sikit pasal ada halangan. Apa halangannya? Bapak ni susah sikit nak bonding. Nabi Yusuf tu tahu ni, Nabi Yaakob tu tahu kan. Nabi Yaakob tu concern dengan Bunyamin ni, keselamatan dia. Ya tak? Itu yang dia tak bagi lepas tu. Itu yang dia berkata tak apalah, nanti kami beronding dengan bapaknya. Sanurawidu. Nurawidu ni menggoda ataupun kita kata membujuk. Ya, perkataan rawada ni digunakan juga sebelum ini dalam kes Siti Zulaikha tadi, ya tak? Ya, jadi maknanya kami akan cuba pujuk bapaknya. Ya, kami akan cuba pujuk abahu, bapaknya. Ya, kami akan cuba pujuk bapaknya. Wa inna lafa'idun. Jadi begitulah. Kemudian berikutnya kalau nak diteruskan, dikatakan di situ bahawa wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim. Dia berkata, kata Nabi Yusuf kepada bentara-bentaranya, pekerja-pekerja di istana itu, bawa segala makan-makan ni, ikat terus pada kenderaan mereka. Maksudnya jangan demo yang angkat, koma angkat. Bentara-bentara ni angkat, ikat terus. Ini maknanya dia memuliakan. Ya, dia memuliakan tetamu lah. Ya, dia memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Dia memuliakan tetamu. Ya, kita jangan biarkan tetamu boleh perin, rempah-rempah, kopi tu. Ya tak? Bahkan dikatakan mengiringi tetamu keluar daripada rumah. Itu sebahagian tanda orang yang beriman. Dia nak keluar, nak balik, kita tak ada pula salam dekat pintu je. Assalamualaikum, salam. Kita kena iring dia sampai ke pintu. Iring dia sampai ke kenderaan. Ya tak? Pastikan dia, maknanya boleh meneruskan perjalanan. Itu cara orang memuliakan tetamu. Tak pula Pak Nurin dah tengok Hindustan. Ya tak? Itu bukan memulia tetamu. Namanya megang remote control je. Nama memuliakan tetamu tu. Tak ada. Bila tetamu datang, hak tetamu 3 hari 3 malam. Ya tak? Kita muliakan. Itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama kita.
Tolong letak, ikatkan segala-galanya, la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Supaya dengan itu maknanya dia bertahu habuan mereka masing-masing dan mereka kembali, mereka kembali ke tempat mereka di Kan'an, dan mereka akan dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Maka jumpalah dengan Nabi Yaqub. Qalu, mereka berkata, maknanya bapa apa ni kita kata abang-abang Nabi Yusuf ni berkata. Qalu tu mereka berkata, bukan mati. Kita qalu mati. Udah qalu dah, kata kita dah mati. Apa pula qalu mati? Qalu tu they say, mereka berkata. Kita qalu mati. Macam mana bahasa ni? Dia kalau ia berkata qala, mereka berkata qalu. Kita qalu dia mati pula dah. Qalu, dia berkata, ya abana, wahai bapa kami, muni'a minnal kail, kami akan terhalang untuk dapat bantuan lagi. Subsidi ini kami akan terhalang, kecuali kalau bapa lepaskan saudara kami Bunyamin, dan kalau bapa lepaskan saudara kami Bunyamin ke Mesir, maka kami akan dapat bahagian kami, Bunyamin pun akan dapat bahagian dia, banyak sikit. Wa inna lahu lahafizun, kami akan jaga dia. Hafiz. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami pasti akan jaga dia. Bahawasanya kami sesungguhnya akan jaga dia. Kemana dia pergi, kami akan kepung dia, kami akan pastikan dia selamat, lepas kalau dia bersama dengan kami. Ini kisahnya baru, maknanya kita kata buku surat Tamu. Buku surat Tamu. Tadi 4 buku surat. Pagi esok dia berapa? Ish, kata dia bapa ni. Tak, saya terjemah cakap Perak ni senang. Ish, kata dia bapa ni. Hal amanukum alaih, boleh aman ke? Ada security ke? Ada insurans ke? Maknanya boleh jamin ke? Hal amanukum alaih, aman ni, aku boleh rasa aman ke? Kamu ni